Okay, hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Kita jemput semua rakan-rakan FB PPWN Kelantan untuk bersama-sama menonton program kita pada kali inilah. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang like, share, komen dan bagi banyak-banyak love untuk program kita pada kali ini. Okey, sementara nak menunggu peserta masuk, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahululah. Saya Cik Izzati selaku moderator pada program hari ini. Anda sedang menyaksikan program Domen Keseimbangan secara online anjuran Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan. Untuk pengetahuan anda semua juga, program ini merupakan sempena sambutan Hari Wanita 2021. Wanita Wajah Negara, #wanita uh, wanita wanita bangkit menghadapi cabaran. Okey, baiklah pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik iaitu mertua versus menantu. Okey, bersama kita pada hari ini saya perkenalkan panel kita iaitu Tuan Amin Idris selaku penceramah kita pada hari ini. Apa khabar Tuan Amin? Tuan Amin sihat ke kat sana? Baik, Alhamdulillah. Cuma kalut sikit sebab isteri kerja di sekolah. So, saya mengurus sekolah anak-anak di rumah. Tuan Amin uruskan dia orang lah pada hari ni. Ya. Okey. Allah. Okey. Okey Tuan Amin bercakap mengenai tajuk kita pada hari ini, mertua versus menantu ni kan. Tajuk yang sangat menarik lah untuk kita bincang dan kongsikan bersama pada hari ini. Dan kalau kita tengok isu-isu rumah tangga, salah satunya adalah berpunca daripada sikap ibu mertua dan menantu perempuan. Jarang lah kalau kita tengok menantu lelaki kan. Okey. Dan kalau kita tengok dalam drama-drama Melayu TV pun kebanyakan banyak memaparkan kisah berkaitan dengan masalah rumah tangga berpunca daripada sikap ibu mertua yang tak ngam dengan menantu ni kan. Salah satu contohnya 7 hari mencintaimu lah kan kalau kita tengok. Okey. Lepas tu kalau kita tengok sememangnya dalam realiti kehidupan pun memang adalah masalah begini. Okey, mungkin Tuan Amin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Memandangkan kita memang dah tak sabar lagi nak mendengar perkongsian daripada Tuan Amin. Silakan Tuan Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara kita, Cik Puan Zati. Seterusnya, para penonton di Facebook PPWN Kelantan. Memandangkan ini anjuran PPWN Kelantan, so mohon izin untuk tuan-tuan perempuan kalau amo boleh kecek sikit-sikit kat Kelantan. Tak apa kau. Kalau boleh, kalau setuju, acu komen setuju dekat ruangan komen. Kalau tak setuju, royak tak setuju. Dah. So ambo capur-capur sikit. Ada kecek KL, ada kecek Kelantan, ada kecek Inggeris sikit-sikit, adalah selit-selit bahasa Arab. Kalau setuju, royak komen setuju. Kalau tak setuju, komen tak setuju dah. Ini namanya bahasa campurization. Kod Kelantan pun ada, kod KL pun ada, kod Arab sikit-sikit, kod Inggeris pun boleh. InsyaAllah lebih kurang. Puan Zaimah kata setuju. Setuju berdoa kata Pak Roslinda. Alhamdulillah. Puan Hasmah kata setuju. Kalau ramai setuju tak, kira hamba capur-capur kecek Kelantan. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Zaimah. Tak ada tulis huruf J dengan U saat ni tak? Jadi setu. Okey. Waalaikumsalam Puan Faridah dari LPPKN Muar Johor. Terima kasih kerana join live pada pagi ini. Sebagai muqaddimah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'dahu fa innal asyrafal hadits kitaballah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu. Ya Allah, ajarkanlah perkara yang aku masih jahil dan ingatkanlah perkara yang telah aku lupa. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi kepercayaan kepada hamba untuk sharing pagi ni. Dan sekadar nak uayak lah, hamba tidaklah menantu hak terbaik sangat pun. Tak ada lah bisa sangat. Dan nak kata paling cemerlang pun tak sangat. Tetapi insya-Allah lebih kurang dengan sedikit pengalaman. Dan lebih kurang berapa tahun anak umur 12, 13 tahun dalam rumah tangga.
Teralah share lebih kurang. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Adakah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, semuanya okey? Ambo berani beri jaminan. Sebab perkahwinan, pernikahan, rumah tangga adalah ibarat bahtera di lautan. Ada kalanya kita berada dalam keadaan air yang tenang. Ada kalanya laut bergelora. Ada kalanya ribut taufan yang menyebabkan banjir sebutir kapal. Ada kalanya kita berhadapan dengan kesenangan. Ada kalanya kita berhadapan dengan kepayahan. Ada kalanya kita diuji. Jadi lumrah dalam rumah tangga. Ada kalanya kita rasa okey dengan tok tua. Ada masa kita okey dengan menantu. Ada masa kita tak okey. Ada masa kita KO. Itu normal. Tidak ada rumah tangga yang 100% daripada awal sampai ke semuanya okey. Itu benda kita kena letak dalam kepala. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Ambo sendiri pun dalam rumah tangga ada kalanya diuji. Dan ujian kadang-kadang kita tak seka kata Kelantan. Kita tak sangka. Maaflah kalau yang sedang menonton di luar Kelantan kan. Kita tak sangka ujian itu berlaku. Itu normal. Dan kadang-kadang bila ujian tu kita tak sangka, ada setengah orang dia boleh hadapi, dia boleh pikul, dia boleh rasa dan dia boleh bawa ujian tersebut. Tetapi ada juga orang dia rasa dia tak boleh pikul ujian itu. Itu normal. Right? So tuan-tuan dan puan-puan, kena letak dalam kepala kita bahawa rumah tangga ni ibarat kita berada di atas lautan. Kita sedang melayar kapal di lautan. Okay? Baik, sebagai mukaddimah, ambo nak share ada 3 pegangan yang selama ini dipegang oleh menantu ke tok tua ke yang dianggap sebagai tidak apa kena, tak apa comel dan daripada satu sudut bercanggah dengan agama. Okey. Top 3 top 3. Dia skala ada 10 tapi masa kita tak lama, so ambo share ada top 3. Lepas tu baru ambo share lagu mana tip untuk menantu versus mertua dah. Okey. Top 3 Nombor 3, apabila menantu kerah kepala. Ataupun bahasa mudah juga, menantu kerah king. Dia punya ego tu terlalu tebal, sampai dia tak boleh terima segala kritikan, segala teguran, langsung tak boleh terima. Kerah king ni bahaya tuan-tuan, sebab dia akan menatijahkan ego. Dan ego tu sangat berisiko, dia akan mendatangkan riak, dia akan datangkan takabur, dia akan datang ujub. Dia rasa dia aja betul, orang lain semua salah. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zurriyyatun min kibr. Maksudnya, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga mereka yang ada dalam hati mereka perasaan takabur walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi ni tak ada besar sangat. Biji sawi lagi lecek. Ambo ni jadi bisa sikit beli ikan, beli sayur ni sejak PKP bulan Mac tahun lepas lah. Ambo ingat lagi. Sebab sekala kita pergi beli barang dapur, pergi dengan retainer. Kita beli dengan bining. Sekali-sekala, kali kita pergi sendiri pun, kita tidak lagi bahagia sayur. Sebab retainer nak jom beli dah. Jadi bila PKP, hanya ketua keluarga je boleh pergi beli lauk, boleh pergi beli sayur. Jadi ambo pergilah dengan anak buah. Anak buah pun jatuh juga. Nama dia Aiman. So masa pergi beli tu, dalam nota tu, retainer tulis lah. Sayur kangkung, sayur sawi, apa lagi. Ada, apa dia tulis hari tu? Macam-macam, baby sawi lah, apa dia. Kita jadi bengong mentah. Lepas tu pula bila sapa ke pasar raya, bila sapa pasar, tengok, lah, rupanya sayur sawi tu pun ada banyak jenis. Ada hak jenis Jepun, ada hak jenis Cina. Kita jadi bengong mentah. Tapi sejak PKP bulan Mac tahun lepas, kita jadi orang-orang jatuh jenis pergi beli sayur ni, jadi menambah ilmu pengetahuan. Termasuklah baru hamba tahu kecek biji sawi ni. Kecek biji sawi ni. Dan Nabi sebut, kalaulah ada perasaan takabur walaupun sebesar biji sawi dalam hati kita, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah. Tak masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai menantu, kita kena elok rasa ego, rasa sera betul belaka. Okey? Sera belagak, kita kena elok. Alright? Begitu juga dengan tok tua. Kita kena elok perasaan sebegitu. Okey? Semua benda kita betul, asalkan tubik daripada tok tua, semua betul. Menantu semua salah. Tak boleh juga. Itu tempat ketiga. Okey? Tempat kedua,
apabila kita tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi. Bahasa mudah tak? Dia tidak bicara. Kita ada juga yang sedang menonton Miss Pui Chin Nyo. Good morning dari KNS Ipoh. Thank you for watching today. We really appreciate the effort. Alhamdulillah. Thank you very much. Waalaikumsalam Puan Wan Nur Hamidiah Yasin. Siapa lagi? Ramai join pagi ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Nur Razila Hayati. Dekti Dikra pun terbaik. Terima kasih. Nur Syafiqah. Wah, menarik. Menarik program hari ni. Alhamdulillah. So, yang kedua, apabila tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi. Kita ni disebut sebagai manusia yang mesti berinteraksi. Mesti berkomunikasi. Apabila Allah Azza wa Jal bermesyuarat dengan para malaikat, berbincang dengan para malaikat sebelum mencipta manusia. Cara Allah Ta'ala lah, kita tak tahu lagu mana cara. Allah Ta'ala bagi kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah nak cipta di atas muka bumi ni wakil aku. Apa dia? Khalifah. Tuan-tuan, ayat kedua Abang nak share iaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah Azza wa Jalla. Okey. Dua ayat ni, satu ayat Tuhan kata dia cipta kita sebagai khalifah. Yang kedua Tuhan cipta kita sebagai hamba. Sudah hak mana so ni? Ada dua title atas kita. Alik satu bahagian kita jadi khalifah, alik sebahagian kita jadi hamba. Gapo beza dia? Tuan-tuan, sebenarnya dia tidak bercanggah dan tidak ada beza sangat pun. Khalifah adalah soal kita ngorek. Dia panggil hubungan mendata. Hamba adalah soal hubungan kita pak data. Hubungan kita menaik ke atas. Iaitu soal kita dengan Tuhan. Jadi, hamba adalah soal hablu minallah. Khalifah adalah hablu minan nas. Dan ayat 3, selain daripada ayat khalifah, ayat hamba nak share satu ayat Allah, duribat alaihimudillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Maksudnya, manusia ni akan sentiasa ditimpa masalah selagi mana dia tak jaga hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan Tuhan. Hubungan dia dengan manusia. Hubungan dia dengan Tuhan iaitu Allah dan hubungan dia dengan manusia. Dua benda ni dia mesti perekek. Orang Kelantan kata perekek. Bahasa KL-nya dia kena selari. Kita sebagaimana kita jaga hubungan dengan Allah dan hubungan kita dengan Tuhan, kita kena jaga juga hubungan kita dengan manusia. So dua benda ni mesti seiringan. Dan salah satu hubungan kita dengan manusia adalah hubungan seorang menantu dengan mertuanya. Hubungan mertua dengan menantunya. Jadi, dalam soal hubungan sesama manusia, tak boleh tidak kita kena berinteraksi. Kita kena berkomunikasi. Kita kena bicara. Jangan buat keputusan satu hala sahaja. Kita ada juga, Nur Aziah Yusuf, anak Pak Suh dari Macam. Kemah cara perkenal diri dia, Masya Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu tempat kedua. Alright? Tempat ketiga ni yang paling penting sekali. Apa dia? Kesilapan besar dalam hubungan kita, tok tua dengan natu dengan tok tua, apabila kita tak si belajar. Soalan sekali lagi, apabila kita tak si belajar. Kalau bahasa kampung tak, dengan izin mungkin kasar sikit. Jenis, bodoh tak boleh ajar, cerdik tak boleh ikut. Boleh faham tak? Orang Kelantan boleh faham tak? Maksud bodoh tak boleh ajar, cerdik tak boleh ikut. Maksudnya, dia tak boleh terima langsung. Dia tak boleh belajar langsung. Ilmu-ilmu baru maupun nasihat daripada orang lain. Dia tak boleh. Kalau kita ada pala lagu ni, tuan-tuan dan perempuan, payah. Siapa kesudah? Hubungan di antara menantu dan mertua, hubungan di antara mertua dengan menantu takkan selesai. Sebab apa benda dalam hidup sekalipun, dia balik kepada ilmu. Dia berbalik kepada ilmu. Ada satu pepatah Arab sebut, ni tidak hadis. Pepatah Arab sebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia, dia kena ada ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa nak akhirat, dia kena ada ilmu. Man aradahuma, siapa nak dua-dua, fa'alaihi bil ilm.
Kalau nak dua-dua, dia juga kena ada ilmu. Jadi, dalam kita berkomunikasi, dalam kita menjaga hubungan di antara tok tua dengan natu dengan tok tua, kita kena tambah ilmu daripada semasa ke semasa, dan umur bukan halangan untuk kita menambah ilmu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada contoh terbaik yang kita boleh contohi melainkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sedikit tunjuk bagaimana baginda menjadi seorang mertua dan bagaimana Rasulullah menjadi seorang menantu. Antaranya Nabi Muhammad SAW, antara para sahabat yang menjadi bapa mertua kepada baginda Nabi SAW adalah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. 3 orang ni menjadi bapa mertua kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala menantu Nabi antaranya hamba boleh sebut ialah Ibnul Ash bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, sebab Rasulullah menikahi dengan Zainab radhiyallahu anha. Yang kedua Nabi Muhammad SAW menantu baginda adalah Zunnurain. Siapa dia? Sayyidina Utsman Al-Affan radhiyallahu anhu, sebab Rasulullah menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha, dan selepas Ruqayyah meninggal, baginda bernikah pula dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Yang ketiga, Rasulullah juga bermenantu ke Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menikahi Fatimah binti Zahra radhiyallahu anha. Dan dari kedua pasangan yang bernikah inilah lahirnya penyejuk mata Rasulullah SAW, iaitu Al-Hasan dan juga Al-Husain radhiyallahu anhuma. Itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini sebagai mukaddimah. Amba share 3 perkara yang kita pegang selama ni rupa-rupanya tak apa tepat dan kita kena baiki. Jadi lagu mana cara untuk kita baiki? Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, amba nak share ada sedikit formula amba nak bagi tahu, iaitu 3M 1S. Apa dia? Pertama, menguasai diri. Kedua, mentaliti menem-nem. Yang ketiga, memahami. Dan yang keempat, sinergi. Alright? Apa dia 3M 1S ni? Mari hamba goyak. Okay? Kalau tuan-tuan sudah bersedia, manalah tahu ada orang tengah beli barang di pasar ke. Orang puan ni rajin. Masya Allah. Dan orang puan ni, kata Allah Tok Guru, gemulah Tok Guru, comel belaka orang puan ni. Tak ada orang uduh. Kata gemulah Tok Guru. Hamba ingat lagi masa hamba pergi dengar kuliah tafsir di Jalan Datuk Pati dekat Bangunan Pah di Kota Baru. Hamba ingat lagi Tok Guru kata, orang Tina ni tak ada orang uduh. Semua comel belaka. Semua comel belaka. Kita pun, apa Tok Guru kata gitu. Tok Guru pun dia kata, kalau ada orang puan yang uduh, tak kira lakukan kedah. Dia punya makna. Dia punya dalam makna dia tu. Masya Allah. Deep tuan-tuan. Tok Guru kata, orang puan ni comel belaka. Kalau ada puan yang uduh, tak akan lakukan kedai. Maksud tu, hamba dia kata, Pak, tak apa nak pehel sangat. Pehel tapi, pehel gitu-gitu lah. Tapi apabila usia meningkat dewasa, baru hamba pehel. Bahawa orang puan ni semua comel. Apa kaitan tak akan lakukan kedai? Maksudnya, kain, mungkin ada orang kata, kain ni uduh dia tak beli lah. Tapi esok-esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, ada orang beli kain tu. Sebab orang nak beli, dia kata comel. So mungkin kain tu uduh pada mata orang lain, tapi comel pada mata orang lain. Maknanya, comel juga. Itulah ibarat kata gemulah Tok Guru. Semua wanita comel. Dan selain daripada kecomelan pada fizikal, orang puan ni rajin. Dan mungkin ada orang tengah sibuk lah ni. Jadi, sebelum hamba share 3M 1S ni, acu komen ready. Sebagai tanda tuan-tuan dan puan-puan, dah bersiap sedia untuk mendengar perkongsian daripada hamba. Kita ada Nurul Saadah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nurul Saadah dari KNS Ipoh. Apa khabar? Kita ada Puan Suhaida Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tuan-tuan, kalau anda sudah bersedia, acu komen sedia untuk anda berkongsi 3M 1S. Azlina Aziz kata, ready. Siap pupis lagi. Kemah molek. Siapa lagi? Zaimah Nasrah Jaafar. Ready dah? Beres. Comel profile picture dia. Gambar kucing. Kita ada Puan Dila Abdul Latif. Diana Noor kata ready. Okey. Amba rasa, Ummu Insyirah kata ready. Maka dengan itu, amba boleh mula berkongsi dulu ni. Tuan-tuan. Ready tuan. Terima kasih. Nizan Mas Sulaiman. 5 nong. Hai.
Okey tuan-tuan. Gapo 3M 1S? Tuan-tuan, M yang pertama ialah menguasai diri. Okey. Oh, ramai taik ready ni. Nur Sapinah Saleh ready, Nur Hafizah ready, Nur Syafiqah sedia, Roslinda sekali lagi sebut ready, Puan Zuniah pun kata ready. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, M pertama ialah ready. Sorry, dia baca komen jadi ready. M pertama, kata Satina Ina, comel ready. Waalaikumsalam. M pertama ialah menguasai diri. Kepada orang-orang, para menantu yang nak hadap mertua, kita kena ada mindset menguasai diri. Okey? Begitu juga tok tua kalau sedang menonton, kalau ada natu, ialah nya ada nat, nya jadi tok tua lah. Kalau ada natu, kalau tak ada natu, tak panggil tok tua deh. Okey tuan-tuan. Pertama ialah M menguasai diri. Gapo dia menguasai diri? Kalau bahasa bombastik kat dia panggil proaktif. Gapo nama rima proaktif ni? Proaktif ialah kemampuan kita untuk fokus perkara dalam kawalan kita, kita tak cara sangat benda di luar kawalan. Orang proaktif, dia fokus benda dalam kawalan dia tidak cara sangat benda di luar kawalan. Dia ambil kisah pasal benda luar kawalan, tapi dia akan sebut apa dia. Tapi asasnya, orang proaktif, dia fokus benda dalam kawalan. Tuan-tuan, apa dia maksud fokus benda di luar kawalan? Maksud fokus benda di luar kawalan ialah kita terlalu fokus kepada situasi. Kita fokus benda keadaan di luar diri kita, di luar kawalan kita. Benda dalam kawalan maksudnya how do we react? Kata orang Pasimah. Bagaimana tindak balas kita? Bagaimana kita bereaksi? Itu namanya proaktif. Dan berita baik, puan-puan sekalian, tuan-tuan sekalian, berita baik dah. 90% hidup kita, 90% dah hidup kita banyak bergantung kepada how do we react. 90% dalam hidup kita banyak bergantung kepada how do we react. Maksudnya gapo? Amo buat contoh. Amo bangun pagi dengan anak-anak pergi bening, nak pergi kerja. Amo nak pergi kerja, anak nak pergi sekolah. Orang puai pula bening suri rumah. So dia bangun awal. Orang puai ni dia punya multitasking luar biasa. Dia boleh bangun awal. Dia hok je masuk sarapan. Dia hok je gosok baju sekolah anak. Dia hok je gosok baju tok lelaki. Dia je gosok baju-baju dia. Okay? Lepas tu dia hok jaga anak-anak dia, hok jaga anak-anak ngotak lelaki nak pergi kerja, nak pergi sekolah. Masya-Allah. Dia punya multitask tu hamba tabik jetak lah. Jadi tengah sarapan ni, pam, anak tumpah air. Air pula air kopi bekak kena atas baju. Allah, tok lelaki ni pun naik angin selalu. Dia beleber. Dia kata, gapo? Dia marah ke bini dengan anak-anak. Dia kata, dah tahu dah anak kita ni terponah. Nyala tak tepi bapo. Oh, sudah. Dia marah ke bini. Bini pula bila kena marah, pagi buta lagi kena marah. Hanya kecil hati. Tak. Bini, anak-anak pula teriak. Ambo itu ceramah dulu. Ceramah Kelantan juga. Mana ambo tak ingat dah. Ambo kata, orang puai pagi buta kena marah, bini-bini kena marah, kutuk lelaki. Lagu mana perasaan? Ada seorang kakak dia jawab, kita marah kali. Oh, tu dia orang tena Kelantan backing. Tapi dalam cerita ni, dia tak marah mula. Dia sedih. Kecil hati orang tena. Anak pula teriak. Wah teriak. Bah sekolah tinggal. Bah sekolah tinggal. Bini tak ada lesen. Ayah kena hantar anak sekolah. Hantar anak sekolah pula. Tengah jalan jeng. Oh, alah lah jeng pula. Siapa sekolah lewat. Cikgu disiplin ambil nama. Marah ke anak-anak kita. Kita pula molek-molek hantar anak sekolah. Baru masuk kereta nak pergi jabak. Allah berteringat. Ada mesyuarat. Lorak tu gak pergi mesyuarat. Jalan jeng sekali lagi. Acu baru nak sapa jabak. Baru nak duduk masuk mesyuarat. Allah. Tinggal laptop pula. Tuan-tuan. Tinggal laptop. Lewat ke sekolah. Gapa lagi? Kena tinggal bas sekolah. Bakpo tuan-tuan. Lewat ke jabak. Bakpo. Adakah sebab air tumpah ke?
Sebab belebeh. Teka. Adik kakak. Teka. Gapa pendapat adik kakak sekalian? Kejadian. Kena tinggal bas sekolah. Gapa lagi? Anak siapa lewat sekolah. Siapa jabat lewat. Tinggal laptop. Sebab gapa? A. Sebab air tupoh ke? B. Sebab belebeh. Aku jawab kat ruangnya komen. Nak tengok. Gapa pendapat adik kakak sekalian? Adakah sebab air tupoh A ke? Ataupun sebab belebeh marah B ni? Kata Puan Zaimah, sebab marah B ni. Baru sore. Orang lain berpendapat lagu mana? Kejadian tu, tragedi keseluruhan berlaku. Adakah sebab air tupoh ke belebeh? Kata Azlina Aziz, belebeh. Kalau orang KL, dia tak boleh baca belibir. Gapo belibir? Zur Azwani Awang, sebab belebeh ke bening. Sebab pagi hari emosi dah. Alah, ngepek. Tak ingat habis. Lupa habis. Jalan dah. Balik semula kepada gapa hamba rakyat saat ni. Orang proaktif, dia fokus benda dalam kawalan. Orang reaktif, dia akan fokus benda di luar kawalan. Dalam isu saat ni, air tupoh, kita tak skor air tupoh. Kita tak tahu pun air tu akan tupoh. Itu semua di luar kawalan kita. Tapi gapa benda dalam kawalan kita, how do we react? Lagu mana tindak balas kita? Hak tu dalam kawalan kita. Tak, sebab ngepek kau bini, kata Isha Kemi. Tuan-tuan, betul. Tepat sekali. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, daripada mu belebeh, tak. Apa kata, mu ambil kain, lap meja? Tak. Masuk bilik, tukar baju. Tubik bilik, sambung sarapan. Bini kecil hati? Tak. Anak teriak? Tak. Tinggal bas sekolah? Tak. Lewat ke sekolah? Tak. Lewat ke jabat? Tak. Tinggal laptop? InsyaAllah tak. Sebab apa? Sebab dia fokus benda dalam kawalan dia. Dia tidak fokus benda di luar kawalan. Air tupoh. Dia fokus benda dalam kawalan dia. Dan kalau dia sangat teliti dalam memfokus benda dalam kawalan dia, InsyaAllah air tupoh pun dia boleh kawal. Lagu mana? Jangan letak tepi. Itu benda dalam kawalan kita. Kalau salah kena juga, maknanya di luar kawalan kita lah. So, tuan-tuan, sebagai natu, kita kena proaktif. Sebab perangai tok tua kita tak boleh kawal. Sebab dia lagu tu. Tak? Sama juga tok tua kadang-kadang dia mari natu sebelum nikah, nampak kemah belakang. Tak? Kalau natu tu pula orang puat, nampak comel belakang, bergaluh molek. Tak? Kalau natu jatuh kat, kemah keming, semak, bejok, bergaluh. Sekali lepas nikah, Allah, mulut, kalah lokeh. Kalah pagi. Dia punya ngata kat orang, bang busuk mulut sebab ngata kat orang tu, Ya Rabbi. Itu benda di luar kawalan kita. Tak? Ada orang, sebelum nikah, tengok tok tua dia, Masya Allah. Tak? Tapi bila nikah, Astaghfirullah. Nak royak. Bahawa perangai orang lain di luar kawalan kita. Termasuk tok tua kita. Termasuk natu kita, tuan-tuan. Okay? So, tuan-tuan, perangai orang di luar kawalan. Tapi lagu mana tindak balas kita terhadap perangai orang? Hak tu paling penting. Amo ambil contoh. Amo ambil contoh. Bila mau buat program motivasi, tuan-tuan. Kata Ummu Insyirah. Tapi gak hak luar kawalan tu lah jadi punca sokmo. Hak tu ambo comel sebut tu. Nanti ambo royak sekejap lagi. Dia masalahnya bila kita terlalu menganggap benda luar kawalan itu sebagai punca. Hak tu jadi payah. Nanti ambo ulah sekejap lagi. Tuan-tuan, ambo ambil contoh. Ambo ni dah 16 tahun dah jadi penceramah motivasi buat perundingan latihan dan motivasi. 16 tahun. Dalam 16 tahun ni macam-macam pengalaman yang ambo lalui. Termasuklah ada peserta hak berona, ada peserta memberontak dalam program, ada peserta hak tak cara. Tuan-tuan, kita tak boleh kawal. Gapo hamba belajar ialah hamba tak boleh kawal perangai dia. Hamba tak boleh kawal lagu mana dia bersikap dalam program. Dia nak ngatuk ke, dia nak buah dalam kelas ke, dia nak main geng dalam program ke. Itu dulu kawalan. Contoh lah ni. Hak duk tengok lah ni kat Facebook ni. Tak?
Amo tak tahu gapo berlaku. Amo tak tahu. Ada hak berkali tengah masuk, ada hak berkali tengah buat, ada hak berkali tak cara pun amo kecek gapo. Amo tak boleh kawal. Tapi amo boleh kawal lagu mana cara amo kecek supaya dapat menarik orang untuk mendengar gapo amo kecek. Kalau program secara offline kat, secara fizikal, kita tak boleh kawal lagu mana kalau peserta tu nerok ke peserta tu gapo mengamuk. Tak boleh kawal. Tapi amo boleh kawal lagu mana modul yang menarik. Lagu mana slide yang menarik. Lagu mana intonasi yang betul. Lagu mana kepelbagaian point. Buat lawak ke gapo. Supaya peserta sentiasa tertarik dengan ceramah kita. Dan Alhamdulillah, hasil daripada tu, Alhamdulillah, setakat ni, amba tak ada lah kerek sangat ataupun hampir tak ada lah menerima komplain boring ceramah Hamid Idris. Jarang sangat lah. Tak? Sebab amba tidak fokus kepada orang komplain. Amba fokus lagu mana amba boleh baiki cara amba catch up depan. Boleh. Kita boleh je. Aku lagu mana nak ceramah. Sebab peserta tak faham aku royak. Dia lah pun ceramah jadi mudi. Kita boleh je salah ke dia. Tapi kalau kita salah ke dia, akhirnya kita tidak fokus lagu mana untuk perbaiki diri kita. Aha. Ada poros Linda, amba dah lewat COVID. Mak pun dengar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tu amba tabik molek tu. Kepada Cik Puan Jayasi, salam sejahtera. Semoga sihat selalu. Terima kasih kerana join live pagi ini. Tuan-tuan. So, poin amba ialah, kita tak boleh kawal lagu mana perangai orang. Kita tak boleh kawal lagu mana situasi. Okey? Puan Norziah kata, maksudnya, atas kita lah. Dia kena bijak pula nak hadap sikap mertua. Sikap kita tak boleh nak ubah. Sikap kita tak boleh nak ubah. Tapi bahagian kita kena buat hak terbaik lah tak. Bijak komen dia pukul Kelantan molek. Masya Allah. Kalau orang luar, dia tak boleh dah. Maksudnya ialah, kita tak boleh ubah perangai tok tua kita. Sebab tambah pula, dia orang tua, bila dia dah lama dengan perangai tu, nak ubah payah. Tak mustahil, tapi payah. Tapi lagu mana kita menerima, lagu mana tindak balas, lagu mana kita melihat, lagu mana tanggapan kita, lagu mana reaksi kita terhadap perangai dia. Oh tu penting. Contoh lain dah. Hak ni contoh mudah sekali. Paling senang nak faham. Masa amba kata 3, amba sekolah di Falahiyah, di Pasir Bukit. Amba sekolah di Falahiyah, Pasir Bukit. Dan masa amba kata 3 ni, amba tidaklah duduk di kelas pandai pun. Amba daripada naik kelas masa kata 3 tu, amba duduk kelas gubak sekali. Kelas bodoh sekali. Dan kelas bodoh sekali ni skala kak, hok geger sekali je. Hok geger, paling geger. Dia punya geger tu sampai tahap pengetua, sakit jiwa. Cikgu disiplin malah dah nak layan. Tapi dalam ramai-ramai cikgu hok malah nak layan, ada seorang cikgu hok boleh mengawal kami. Cikgu hok boleh kawal kami dan memang kami dengar dia royak gapo. Dia kalau tidak tunggu dia royak, dia tak sampai kelas lagi. Dia baru on the way nak masuk kelas. Baru bunyi tapak kasut kelekak. Kelas tengah gegak-gegak ni senyap lalu. Dia senyap lalu tuan-tuan. Allah. Buat apanya takut sangatnya ke cikgu tu? Sebab dia punya backing. Hamba rasa dialah cikgu paling backing atau muka bawah mistakat hamba kenal. Nama dia gemulah Cikgu Wai Zainab. Mungkin kalau ada anak-anak dia ke cucu-cucu dia hok tengok hari ni, kita sama-sama mendoakan semoga arwah Cikgu Wai Zainab diberkati, dirahmati, dikasihi oleh Allah Azza wa Jal di hari akhirat insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kita takut sangat dia? Zaman tu tuan-tuan, saat paling kami kenaling, bila kena tubik depan, jawab di papan hitam. Tu zaman sekolah. Lo ni kan zaman whiteboard. Zaman mula, tak ada whiteboard. Zaman mula, zaman gitu, papan hitam. Gini tulis guna kapur, lepas tu sapu guna duster. Buat apa kita takut? Sebab kalau salah jawab, skala kat cikgu habis berat pun, nyo lepas kapur, lepas duster, hok tu habis berat tu. Tu cikgu saya, hok cikgu Mek ni, lagi dahsyat tu. Puan-puan semua, dia punya backing, kalau jawab salah ke papan hitam, kepala budak tu, lekau. Dia rembah kat papan hitam. Jawab apa yang salah tu, dia sapu dengan muka budak tu.
Kena hak gelak sikit kak. Putih sebelah muka dia nak ayatnya. Oh, takut molek kita hak duduk belakang ni. Hak duduk pak duduk kat kursi masing-masing kenali ya Allah, janganlah aku kena ya Allah. Bak tu kita takut sangat tu. Cuma hamba ni alhamdulillah lah tidak berkesempatan kena lagu tu. Tapi kena juga. Kena kata ke dia. Kisnya hamba tukar antara Pak si X dan Pak si Y. Pak si X hamba pergi bubuh Y, Pak si Y hamba pergi bubuh X. Oh, cikgunya marah lah tu benda tu basic berdoa. Dia kata gapo? Mung ni aming. Dia punya marah tu power. Dia kata mung ni aming punyalah bodoh, lebih bodoh daripada lembu hok paling bodoh dalam dunia. Kemah molek dia punya kata tu. Mung ni aming punyalah bodoh, lebih bodoh daripada lembu hok paling bodoh dalam dunia. Allah ni bubuh. tu kita sekali ada anggap lembu tu bodoh dah. Ada lembu hok lagi bodoh, ada lembu hok paling bodoh dalam dunia. Ambo lagi bodoh. Bodoh oleh masa tu tuan-tuan. Okey. Gapo mesej hamba nak oyak? Nak oyaknya. Mulut arwah Cikgu Wan Zainab, kita tak boleh nak kawal. Dia memang gitu. Memang dia gitu tuan-tuan. Tapi gapo benda dalam kawalan kita tuan-tuan? Tuan-tuan, lagu mana cara kita bertindak balas? Daripada kita duk ngamuk kursi, tuan-tuan, adalah lebih baik kita fikir gapo benda dalam kawalan kita hak di dalam kawalan kita untuk bertindak balas. Dan hamba ingat masa tu at least sekurang-kurangnya hamba ada 4 pilihan. Pertama, kata balik ke cikgu. Which is tak berkat lah kita. Kita tuan-tuan jangan ngata ke cikgu. Jangan ngata. Bab ni hamba suka berkongsi bagaimana kehebatan akhlak Imam Bukhari. Imam Bukhari ni, cerita dia panjang, hamba perekah. Lepas daripada dia ngaji, dia balik ngaji, tok guru dia, Az-Zuhli, Muhammad Ibn Yusuf Az-Zuhli, dia kata, pergilah bertemu dengan Imam Bukhari. Pergilah bertemu dengan pemuda ini. Dia kata, kerana dia mengiktiraf keilmuan Imam Bukhari. Maka tuan-tuan, Imam Bukhari ni suhulah. Ialah dia muda, semangat. Bila ceramah tu, ramai orang. Muncul tak ada live Facebook masa tu. Kalau live Facebook, berapa lagi ramai pada hamba. Imam Bukhari. Dan kalau dia ada Instagram, Twitter ke Facebook, memang ramai follower dia. Sebab apa? Memang zaman itu, ramai orang ikut kuliah Imam Bukhari. Siapa satu tahap, yalah, dalam ramai-ramai tu, dia ada juga hak deki. Antaranya, ada orang memfitnah Imam Bukhari sebagai Mu'tazilah. Imam Bukhari berpegang kepada satu ajaran sesat yang menganggap bahawa Quran itu makhluk. Panjanglah cerita dia. Tapi nak ayatnya, Imam Bukhari difitnah. Dan Imam Bukhari difitnah. Siapa tahap, guru dia sendiri yang pernah menyanjung Imam Bukhari, Az-Zuhli saat ni, dia perambak. Dia hambak tubik Imam Bukhari. Dia tak mengaku Imam Bukhari sebagai murid dia. Dia halau tubik Imam Bukhari daripada kampung halaman. Siapa tahap Imam Bukhari ni, mati dia pun. Mati di pembuangan. Ya Allah. Tapi tuan-tuan, walaupun Imam Bukhari dianggap begitu sewaktu hayatnya, Imam Bukhari selepas pemergian Imam Bukhari, dianggap sebagai Sayyidul Muhaddithin. Sebagai penghulu bagi segala, bagi semua ahli-ahli hadis. Kalau sebut Sahih Bukhari kak, kita suruh, oh Masya Allah. Confirm sahih. Confirm sahih. Ada perbincangan, biasanya, tuan-tuan, confirm sahih, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan, walaupun Az-Zuhli ni ulama hadis yang hebat, sangat hebat, thiqah, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita ingat, tuan-tuan, bila balah ni kak, kedak, tapi Imam Bukhari, dia tetap mengambil hadis daripada Az-Zuhli. Tuan-tuan. Malah di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari kata, dalam permasalahan antara dia dengan guru dia, bukan soal guru dia tak thiqah. Dan dia kata, guru dia tidak jahat. Cuma dalam isu tu, dia marah kat aku. Bukan dia tidak thiqah, dia cuma marah kat aku. Nampak kemuliaan akhlak Imam Bukhari. Walaupun dia dihalau keluar oleh gurunya sendiri, tetapi sedikit pun
tidak kurang hormat Imam Bukhari pada guru dia. Sebab tu tuan-tuan, kita puan-puan sebagai wanita, ibu-ibu, kita sebagai ayah-ayah, jangan ajar anak-anak kita untuk ngata ke cikgu. Nganyi pun jangan, tuan-tuan. Nganyi pun jangan. Tuan-tuan, maka pilihan pertama untuk ngata ke cikgu memang dah. Ataupun B, pindah sekolah. Tak sesama masalah ke? Walaupun dalam kawalan hamba. Ataupun C, ngaku je lah. Ego, saya bodoh ngerti. Engkau bodoh jadinya. Tapi hamba ambil yang kepak, tuan-tuan. Hamba ambil yang kepak. Kenapa dia? Hamba berazam untuk membuktikan pada cikgu bahawa gapa dia royak tu salah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, masa tu zaman PMR, daripada hamba ni tak biasa sangat mek, hamba boleh mek dalam PMR. Alhamdulillah. Sebab gapa? Kita tidak salah ke cikgu, tak salah ke orang. Kita fokus benar dalam kawalan kita. Gapo? Hamba beli segala buku latihan matematik. Hamba buat latihan pagi betul siang malam pasca. Alhamdulillah. Hamba berjaya buktikan pada Cikgu Wan Zainab tak adalah bodoh lah mana. Hamba tiap tunjuk result lagi kepada arwah Cikgu Wan Zainab. Cikgu boleh A tu. Dia tengok muka kering dia. Molek. Mung cerdik sikit pada lembu. Okeylah. So, sama juga dalam hidup kita. Jangan kita dok fokus sangat benda luar kawalan. Fokus benda dalam kawalan kita. Alright? Rusmawa, dia kata, saya duk baca sedap dengar ceramah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Moga sihat walafiat. Puan Zaimah kata, main angin atau ikut rentak mertua. Jangan buat mertua cepat sentak. Boleh tak? Janganlah. Kena layan angin dia. Okey? Nanti yang baru lebih lanjut insyaAllah. Puan Nazia kata, salam Tuan Amir, sekadar bertanya, macam mana kita nak bagi reaksi apabila mertua sering menyindir menantu? Okey, hamba akan jawab sekejap lagi. Sebab ada poin yang buat tu. Best penyampaian. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebab cikgu tu lah kita improve betul. Kata Ummu Insyirah. Sebab kita bukan fokus kepada apa cikgu tu ayat. Kita fokus lagu mana amba boleh perbaiki diri untuk buktikan gapo cikgu tu kata salah. Begitu juga dalam menantu berhadapan dengan tok tua. Tuan-tuan semua, kita mesti akan hadapi perangai-perangai tok tua ni. Tobat mesti ada. Tak? Jarang benar bertemu tok tua hak kamcing dengan tu. Ada. Tapi hak ramai skala tok tua hak ada perangai dia lah. Tuan-tuan, kita tak boleh kawal perangai tok tua. Tapi kita ada pilihan yang lain, iaitu fokus kepada benda dalam kawalan kita. Apa dia? Jadi sindiran dia ke, nganying dia ke, perlian dia ke, sebagai asbab untuk kita perbaiki diri kita, tuan-tuan. Jangan jawab. Jangan nganying semula ke dia. Gak, mok pun lebih kurang. Jangan tuan-tuan. Sebab kena ingat, bila kita nikah dengan pasangan kita bukan nikah dengan dia sahaja. Kita nikah dengan sebutir keluarga dia. Ambo lagi dasar. Orang tina ambo, adik-beradik dia 12 orang. Jadi setiap 12 orang tu ada nikah dah. Ada anak dah. Bila raya Allah, kering poket weh. Anak buah ramah. Pakai anak pitih gaya daripada Ami Idris. Ojeng kita. Tapi, alhamdulillah sebab ambo percaya bila kita nikah dengan pasangan kita bukan nikah dengan pasangan kita saja. Kita menerima seluruh keluarga dia. Adik-beradik termasuk tok tua kita. Malah, andai kata kita bercerai dengan pasangan kita sekalipun, hubungan kita dengan tok tua masih lagi kekal. Nak rakyatnya, mereka lah ibu kita, mereka lah ayah kita. Sebagaimana kita boleh sobar dengan mak kandung kita boleh sobar dengan ayah kandung kita, begitulah juga dengan tok tua kita. Nizam kata, Ghalib sungguh dengan ceramah. Alhamdulillah. Harap lepas ni boleh panggil lagi. 5 betul. Beres. 5 betul okey. Jangan 5 dah. Okey. So tuan-tuan, sekiranya kita diperli oleh tok tua kita, hamba sendiri pun masa awal-awal nikah, ada time tok tua, dia tidaklah perli dengan niat jahat. Dia perli untuk kebaikan. Orang tua kan. Sebab hamba ni tidak makan gaji. Daripada hamba gerak sampai hari ni, hamba tak pernah makan gaji. Sebab hamba nego. So bila nego ni, dia tidak ada gaji tetap. So ada time okey masa mula-mula dulu, ada time KO. Dia ada time KO.
Jadi kak, biasalah tok tua dia rusing sebab kita nak pera anak dia. Nyo siap. Ada sekali tu amo duduk rumah tok tua, kapung tu, dia siap bore lagi. Bore permohonan minta jadi cikgu. Dia siap ayat lagi. Min, kau minta bolehlah jaga anak bini. Tu dia. seolah-olah hamba ni selama ni tak kerti jaga anak bini. Pedih weh tu pedih. Dia punya kata pedih molek. Masa ni lah skill lah connect kita teruji. Tak kena wak-wak sengih. Lepas tu insya-Allah. Dia punya pedih tu. Oh. Rapak padal Tapi lah kita kena faham lah. Tua. Tak tunggu tok tua. Mak kita pun kadang-kadang ada ayat-ayat dia. Weh pedih juga. Tapi kita boleh layan sebab mak kita. Tok tua pun sama. Dia pun mak kita juga. Ayah kita juga. So tuan-tuan, apa saya buat? Disebabkan kata-kata tu, hamba melipat gandakan lagi bisnes hamba. Sampai satu tahap, hamba boleh beli mesin basuh ke dia. Hamba boleh beli peti sejuk ke dia. Lepas tu senyap lalu. Tak kata gapo dah. Nampak tak? Dalam arti kata yang lain, gapo hamba buat? Hamba tak fokus. Lagu mana nak uwi tazkirah pada tok tua, jangan nyanyikan natu. Payah orang tua ni. Tuan-tuan, kita tak lewat lagu tu. Alright? Hasan dan Hussein, bila melihat seorang tua yang salah ambil wuduk, dia tidak tazkirah kepada orang tua tersebut. Padahal dia cucu Nabi. Dia cucu Nabi, boleh belana kalau nak tazkirah uwi nasihat pada orang tua tersebut. Tapi, gapo Hasan dan Hussein buat? Dia royak ke Pak Cik tu. Pak Cik memandangkan Pak Cik ni sudah berpengalaman lama dalam hidup. Kami dua beradik ni duk balah. Siapa ambil wuduk paling betul? Acu Pak Cik tolong tengok. Bila dia tengok, tak ada beza ke Abu. Hasan, Hussein, Hasan ambil wuduk serupa. Tak ada perbezaan. Dan dengan sendirinya, Pak Cik ni baru perasan, baru khabar. Oh, rupanya aku salahnya. Rupanya aku salah. Sebab apa? Hasan dan Hussein secara tak langsung menunjukkan cara yang betul. Dia tidak syarah depan orang tua tu. Supaya juga kita dengan tua. Kalau kita syarah, dia jadi koh parah. Kalau kita syarah, kita tazkirah, dia jadi koh parah. Nampak tuan-tuan? Jadi, kalulah dia nganyi kau, kalulah dia kata gapo-gapo, jadikan ia sebagai cabaran untuk beki diri kita. Orang putih kata, walk the talk. Orang putih kata, kita buktikan dengan tindakan. Alright? Kalau dia kata kita ni tak jaga anak dia, tak jaga molek anak dia, siapa kurang anak dia, tak apa. Kita buktikan. Siapa borai anak dia. Nampak tak? So, jadikan gapo dia ayat dia nyanyi tu sebagai cabaran untuk kita beki diri kita. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun ego juga. Tak boleh terima kritikan. Tu muhasabah untuk kita. Okey. Betul. Kita kena kata Puan Hasma, bagaimana, ada soalan, bagaimana nak mengekalkan hubungan dengan mertua yang tinggal berjauhan dan jarang berjumpa. Okey. Tu Amba akan sebut jap lagi pada Puan Hasma. Nanti tolong ingat sebab takut Amba tinggal point. Okey. Kata Nizam Mas Sulaiman, alhamdulillah dikurniakan ibu bapa mertua yang baik. Subhanallah. Okey. So pertama kali tuan-tuan, jangan kita fokus benda luar kawalan. Fokus benda dalam kawalan. Sebab kalau kita terlalu fokus benda di luar kawalan, kita akan bagi satu perangai dipanggil suka beralasan. Salah kau orang. Suka beralasan. Salah kau orang. Lagu mana? Bila contoh aku tak boleh skor mat. Sebab apa? Cikgu tak reti ajar. Nampak? Salah kau cikgu. Oh, tak boleh nega. Sebab apa? KPKP. Nampak? Salah ke kerajaan. Salah ke virus. Tapi orang proaktif, dia tahu dah. Bila PKP ni, nega travel, tak boleh pergi. So, dia bukannya salah ke COVID. Dia buat research, dia mesyuarat, dia bincang, dia cari maklumat, dia cari informasi, gapo bisnes sesuai untuk menggantikan bisnes travel. Itu namanya proaktif. Dia tidak beralasan menyalahkan COVID. Pasrah. Untuk ambil masalah COVID sebagai maklumat untuk kita muhasabah diri, boleh. Tapi nak salah ke COVID pasrah, tak boleh. Kita tak akan maju. Nampak tuan-tuan? Dan perasan tak masyarakat kita ni lama dah diajar untuk tidak beralasan. Perasan tak? Tuan-tuan, ada satu lagu. Lagu ni lagu budak-budak mula. Tapi berkali kita tidak ambil pengajaran sangat. Gapo lagu tu?
Lagu tu berbunyi, bangau oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Dia jawab apa? Ikan tidak timbul. Dia salah ke ikan? Ikan oh ikan, kenapa tidak timbul? Apa? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat. Dia salah ke rumput? Alas saya lagi. Rumput, apa panjang sangat? Dia salah ke kubah? Alas saya lagi. Kubah, apa mu tak makan rumput? Dia salah ke perut? Alah saya lagi. Perut apa sakit? Dia salah ke nasi mentah? Oh, alah tak habis. Bila tanya nasi, bapa mu jadi basinya? Bapa mu mentahnya? Bukan basi, bapa mentah tak masuknya. Dia salah ke kayu api? Dia salah ke kayu? Alah saya lagi. Kayu. Bapa mu basuh? Dia salah ke hujan? Hujan tipu aku? Alah saya lagi. Hujan. Bapa mu turunnya? Bapa mu tipu kayunya? Dia kata gapo? Dia salah ke katok? Katok panggil aku? Alah saya lagi. Katok. Bapa mu tu? Bapa panggil hujan? Dia kata, mana? Ular nak makan aku. Dia salah ke ular. Yang menariknya, bila kita tanya ular, bapa memakai katok Jawapan ular paling win tuan-tuan. Jawapan ular paling win. Dia kata apa? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Nasib baik ular buat keputusan. Bayangkan kalau ular tidak buat keputusan. Duk salah ke orang lain pula. Duk salah ke muka lain pula. Tak habis lagu tu. Hak paling derita, anak kita, anak kita duk tadika 2 tahun daripada sebelum PKP, lepas tu lepas PKP, sambung sekolah tadika, tak habis-habis lagu tu. Kisnya duk asyik beralas. Tuan-tuan, begitu juga kita. Oh, kata Elisa, mertua versus menantu. Hubungan yang sangat sensitif dalam keluarga. Tapi yang sangat menarik. Tahniah PPWNK. Alhamdulillah. Tuan-tuan, amba balik pada saat ni. Apa kita jadi masalah dalam hubungan antara tok tua dengan natu-natu tok tua? Sebab kita asyik beralasan. Tok tua salah ke natu. Natu salah ke tok tua. Ataupun tok tua salah ke anak. Waktu natu pula salah ke orang lain. Bila kita saling menyalahkan antara satu sama lain, dia jadilah penyakit alasan. Bila kita terlalu banyak penyakit alasan, akhirnya kita tidak mencari penyelesaian. Tuan-tuan, siapa suka beralasan tuan-tuan? Kita panggil dia bangau tuan-tuan. Bukan bengong, bangau. Siapa suka beralasan? Kita bangaukan dia tuan-tuan. Tapi jangan bangaukan jangan bangaukan tok tua. Tok tua kita bila nampak bangun dulu sikit, bangau. Jangan. Okey? Kita royak ke diri kita. Kalau kita suka beralasan, kita panggil kita bangau. So tuan-tuan, jangan membangau lagi. Jangan beralasan. Right? Kita ada 1000 sebab untuk salah ke orang. Tapi kita ada lebih 1000 sebab untuk mencari penyelesaian. Lagu mana nak upgrade diri kita, tuan-tuan? Paling tidak buat dok, orang kata. Paling tidak kita buat dok. Kalau ada tua kita nyanyi ke apa dan sebagainya, layan angin dia, tuan-tuan. Right? So, itu yang pertama, kita perlu proaktif. Dengan proaktif, kita menguasai diri. Itu M yang pertama. Boleh, tuan-tuan? M yang pertama, menguasai diri. Bagaimana cara? Jadi proaktif. Lagu mana cara? Fokus benda dalam kawalan. Jangan fokus benda di luar kawalan. Lagu mana cara? Dengan cara kita buat keputusan, kita cari penyelesaian, bukannya beralasan. Okey. Yang kedua, bila kita sudah menguasai diri, kita sudah proaktif. Right? Yang kedua, sebelum masuk kepada yang kedua, salah satu masalah besar dalam hubungan tok tua dengan natu, dalam hubungan natu dengan tok tua, ialah apabila kita suka berprejudis. Orang Kelantan kata prasangka. Right? Prasangka. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan seorang yang prasangka? Amba tak pasti. Tapi amba nak tunjuk satu slide. Bagaimana kadang-kadang kita ni suka berprasangka. Okey. Tuan-tuan, kita tengok slide ni. Okey. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada tak penyakit prasangka? Kalau ada, kita tengok setara mana prasangka kita dah. Alright, tuan-tuan. Amba nak tunjuk video ni, tengok molek dah. Alright. Nak tengok setara mana prasangka anda, kita saksikan video ini.
Tuan-tuan. Nak ayatnya, hamba biasa tunjuk video ni kepada satu majlis agama. So, bila hamba tunjuk gambar ni, pada satu majlis agama, ada seorang ustaz tu bangun. Boleh nampak belakang video saat ni tak? Bila hamba tunjuk video tu, ada ustaz tu bangun, dia kata, Astaghfirullahalazim. Penceramah gapo ni? Tunjuk aurat wanita. Ini maksiat. Siapa nyebut penceramah ni? Nyomoreh ke hamba? Ni marah ke hamba? Tapi bila dia tengok video sampai habis, oh jatuh rupanya. Tuan-tuan. Dia terus terciduk, terduduk. Gapo tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, dia telah membuat kesimpulan sebelum dia mengetahui informasi keseluruhan. Tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, ada tanya, prasangka dengan paranoid itu sama ke tidak? Tidak. Prasangka ni ialah kita membuat satu kesimpulan tanpa memahami keseluruhan maklumat. Kita tak tahu pala ekor, kita buat kesimpulan awal. Paranoid ni lain. Paranoid ni adalah rentetan daripada pengalaman-pengalaman kita yang lalu menjadikan ia sebagai satu informasi menyebabkan bila berlaku lagi kita jadi takut. Dia berbeza dengan prasangka. Prasangka ni kita tak ada maklumat lagi tapi kita cepat-cepat buat kesimpulan sendiri. Supaya dalam video saat ni, tuan-tuan, kita tak tahu lagi pala ekor. No. Kita terus kata, okay, ada kata, pondek ni, ada gambar ni. Ada kata sajak ni. Allah Akbar. Salah sebut. No. Ada kata bapuk ni. Dia tak tahu lagi pala ekor. Dia kata macam-macam dah. Bila tengok, jatuh rupanya. Nampak tuan-tuan? Dia tak ada maklumat lagi. Tapi dia kata macam-macam dah. Ini prasangka, tuan-tuan. Ini prasangka. Right? Supaya juga dalam hidup kita. Kita tak tahu pala ekor. Tapi macam-macam dah kita kata. Tidak nanti ke, tidak tunggu ke natung untuk tua. Jabat kita. Tak. Di jabat kita, ada orang mungkin baru masuk. Dok kita nampak dia ni berkali comel lebih pada kita. Tak pakai tudung pula tu. Kita berkata, dia ni mesti panggil wuduh ni. Tak tutup aurat ahli neraka. Sudah. Kita telah berprasangka. Sebab mana tahu? Mungkin lo ni dia tak tutup aurat. Mungkin 10 tahun ke datang. Mungkin tahun depan, dia lebih baik pada kita. Dia tutup aurat lebih comel pada kita. Mana tahu? Tapi kita telah berprasangka. Dah berkasih tak? Akibat daripada prasangka tersebut, dia mempengaruhi tindakan kita. Dia mempengaruhi apa kita buat, tuan-tuan. So, tuan-tuan, kena elok daripada prasangka. Bagaimana kita nak mengelak daripada prasangka, tuan-tuan? Okey. Caranya pertama, M yang kedua, okey. Tadi abang sebut M pertama menguasai diri dah. Cara untuk mengelak prasangka, kita mesti ada mentaliti menang-menang. So, M kedua ialah menang-menang. Lawan kepada menang-menang ialah menang kalah. Abang sebut sekali lagi. M yang kedua, M pertama ialah menguasai diri. M kedua ialah menang-menang. Apa dia? Lawan pada menang-menang. Lawan pada menang-menang ialah menang kalah. Apa maksud menang kalah? Maksud menang kalah ialah kalau nego, kita untung di atas kerugian orang lain. Kalau menang, kita menang di atas kejatuhan orang lain. Kita naik di atas kejatuhan orang lain. Kita berjaya di atas kegagalan orang lain. Kita nampak comel sebab orang lain wuduh. Itu namanya menang kalah. Dah orang Cina, orang Kelantan kan ramai juga orang Cina. Amba pula ada sikit darah turunan Cina sebab mak amba orang Sia campur Cina. Jadi amba kenal lah ramai bapak saudara, sepupu-sepupu orang Cina ni. Salah satu benda kita kena belajar sebagai Muslim, even ada juga Cina Muslim, kita boleh belajar daripada orang Cina ialah dalam nego ni dia ada mindset menang-menang. Tuan-tuan, mindset menang-menang. Apa maksud mindset menang-menang? Contoh kalau kita pergi macam di KL ni ada satu tempat nama dia Petaling Street. Petaling Street ni dia panggil Malaysian Chinatown. Tuan-tuan, Malaysian Chinatown ni sebab apa? Sebab tempat tu memang orang Cina berlakon nego. So, bila saya ambil pergi sana, masa tu zaman bola Kelantan tengah naik. Zaman The Red Warrior baru nak naik. Tengah gemilang masa tu. So, ambil nak belilah jersey Red Warrior, jersey Kelantan. So, ambil pergi satu kedai. Dia jual jersey Liga Perdana Inggeris.
Dia jual jersey Liga Spanyol, dia jual jersey Liga Jerman, Liga Italy, Serie A. So ambo confident lah tanya, bang, jersey Kelantan ada tak? Cina tu, dia tak mikir lama, dia tengok mata, dia paling ramah, dia kata, ada? Padahal kedai dia tergerak tak ada. Saya pun, ambo pun tanya lah, mana? Dia kata, sekejap. Dia pergi kedai lain, dia pergi kedai saing dia, dia ambil baju Direct Warrior, dia pergi ke ambo. Ambo bayar, dia ambil piti tu, rupanya dia pergi kau tak ke kedai sana. Dasar. Nak royaknya, dia tidak jawab tak ada, dia jawab ada. Malah, dia tolong pula saing dia, orang jual. Nampak tuan-tuan? Nampak? Mentaliti meneh-meneh. Acu banding kita. Lagu mana? Tak. Ambo biasa, ada satu kedai batik. Ambo tak saya sebutlah negeri mana. Dia sama ada Kelantan dengan dua dah. Tapi, ambo tak sebut negeri mana. Masa tu tengah trending, baju batik lengan pendek. Sambung pergi kedai. Ambo tanya, ada tak baju batik lengan pendek? Oh, habis dah, beh. Bagi laku. Kita pun, kita pun tak apa. Ambo pun terlejeling ke kedai sebelah. Oh, kedai sebelah ada. Ambo, nampak kedai sebelah ada. Terima kasih dah. Dia kata. Hak kedai hak mula-mula saat ni. Dia kata apa? Jangan, beh. Kedai sebelah tu mahal. Kalau abang nak, abang win nombor telefon abang. Bagi siapa, ambo telefon. Nampak tak tu? Gapo dia punya mindset. Perlu kau dia royak kedai sebelah tu mahal. Kalau mahal sekali pun biargilah rezeki dia. Tapi sebab gapo? Mindset meneh kalau. Untuk aku untung, mung kena rugi. Untuk aku naik, mung kena jatuh. Disebabkan mindset ginilah. Mari penyakit bomo dalam nego. Mari penyakit gapo santau dalam hubungan suami isteri, dalam hubungan menantu mertua. Kehnya dia tak rasa bersalah bila orang jatuh, yang penting ni meneh. Ini mindset meneh kalau. Tetapi untuk kita baiki hubungan menantu mertua, kita kena ada mindset meneh-meneh. Menang-menang. Dan benda ni ambo nak beri nasihat juga kepada mereka yang bernama mertua. Tok tua kena ada mindset meneh-meneh. Jangan meneh kalah. Bila meneh kalah, aku yang betul. Natu salah hokmo. Ni mindset meneh kalah. Tapi mindset meneh-meneh, dia cuba untuk jaga hati, dia cuba untuk puaskan hati dia. At the same time, dia jaga hati natu dia. Itu mindset meneh-meneh. Tuan-tuan, ambil contoh. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, pernah satu tahun tu Nabi rindu pada Mekah. So Nabi kata apa? Nabi sebut pada para sahabat, Nabi nak pergi Mekah untuk menunaikan haji sekaligus melunaskan rindu kepada Mekah. Jadi, Rasulullah dengan para sahabat masa tu keluar pada Madinah nak pergi Mekah. Diringkaskan cerita ni panjang juga. Quraisy dia tak bui Nabi Muhammad dan juga para sahabat masuk. Dia tak bui masuk, tuan-tuan. Jadi, apa yang berlaku? Nabi kata tak apa. Termeterailah selepas tu perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah tu pula, tuan-tuan, banyaklah. Kita semua tahulah. Bila dia tulis Bismillah, Quraisy tak say. Dia suruh tukar pada Bismillahumma. Bila dia letak Muhammad Rasulullah, Quraisy tak say. Dia suruh buat. Dia suruh letak Muhammad bin Abdullah. Kan? Para penonton semua, adik kakak sekalian, para sahabat tak puas hati. Ada siapa nak pacung Quraisy? Hak nak tukar Bismillahumma daripada Bismillahirrahmanirrahim. Umar gerai. Siap kata, ya Rasulullah, betulkan kau utusan Allah? Sebab apa? Tak puas hati dia gerai. Tapi Rasulullah punya bijak tu dia lock gi. Dia bui Quraisy ni, tuan-tuan. Alright? Tuan-tuan, selepas tu beberapa tahun kemudian, Quraisy melanggar perjanjian. Dan disebabkan pelanggaran perjanjian tersebut, dalam peruntukan perjanjian kata, kalau mana-mana pihak yang melanggar perjanjian, yang melanggar tu akan berhak ditakluk oleh yang dilanggar. Maksudnya dalam kes ni, Mekah melanggar perjanjian, Mekah rela untuk ditakluk oleh Madinah. Dia kena faham. Arab ni, termasuk Quraisy, dia ada satu perangai hak comel juga. Gimana dia? Demo ni jenis menepati janji. Dan perangai ni ada sejak zaman jahiliah lagi. Zaman jahiliah, walaupun dia jahil bab agama,
Tapi dua benda dia ada benda comel sikit. Apa dia? Pertama, ikramud duyuf, dia memuliakan tetamu, orang Arab jahiliah ni. Yang kedua, majoriti di kalangan mereka menepati janji. Dia perangai tu dia bawa. So bila dia melanggar perjanji walaupun dia ni ada perangai menepati janji, tapi dia menghormati perjanjian tersebut, akhirnya Rasulullah pun menakluk kota Madinah, menakluk kota Mekah. Dalam bila Nabi berjaya menawal kota Mekah, Nabi buat pengumuman. Nabi sebut, siapa yang berlindung di rumah kediaman dia selamat. Siapa yang berlindung di rumah ibadah mereka, dia selamat. Siapa yang berlindung di Kaabah, dia selamat. Para sahabat ingat, Nabi sebut setakat tu je. Rupanya Nabi sambung lagi. Nabi kata, gapo? Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, fahuwa amin. Ada riwayat kata, fahuwa salim. Dia selamat. Dia akan aman. Tuan-tuan. Abu Sufyan ni siapa? Abu Sufyan ni tak ada. Dialah sewaktu Nabi duduk Mekah, dialah nak bunuh Nabi. Dialah nak memerangkap, dia nak memenjarakan Nabi. Dialah yang nak merancang macam-macam nak menjatuhkan Nabi. Dia, Abu Sufyan ni, antara kepala pengak Quraisy di Mekah. Tapi Nabi kata apa? Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, Nabi kata, dia selamat. Dan ada riwayat kata Nabi siap kira ada sekebel lagi. Gemulah Tok Guru pernah sebut. Tuan-tuan. Apabila Abu Sufyan mendapat maklumat ini, dia mendengar pengiktirafan Nabi kepada Abu Sufyan. Gapa kata para ahli sejarah? Dia kata, terduduk Abu Sufyan. Malah Abu Sufyan mengucap, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tuan-tuan. Abu Sufyan masuk Islam. Masya Allah. Apa? Adakah Nabi Muhammad, walaupun pada keadaan dia benar, dia menang di atas kejatuhan Quraisy? Adakah dia maki Quraisy? Adakah dia hina Quraisy? Adakah dia mengata Quraisy? Tak. Dia bagi pengiktirafan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan menang. Nabi lagilah menang. Itulah nama dia, menang-menang. So mindset begini, tuan-tuan, kita kena amalkan. Apa dia? Menang-menang. Jangan fikir nak jatuh kat orang ya. Jangan mikir nak ngata kat orang ya. Jangan mikir nak kecam orang ya. Jangan mikir untuk aku buktikan aku betul, engkau kena dibuktikan kau salah. Orang mindset begini, dia jenis menang kalah. So kena tukar kepada mindset menang-menang. Lagu mana cara? Banyakkan pujian kepada tok tua kita. Tok tua pun banyakkan pujian kepada menantu. Percayalah tuan-tuan. Kesuburan, kebahagiaan akan tersemai dalam rumah. Dan bila puji ni, ambo share sikit teknik puji. Jangan kita reka. Kawan tu pendek. Gelak sikit. Kita kata, oh nata aku ni, oh tinggi molek. Cerah molek kulit. Tuan-tuan. Allah, segar kawan tu. Gapo? Kawan tu gelak. Rendah pula tu. Nya kata tinggi, nya kata cerah. Itu namanya nganying, bukan puji. Puji ni ialah kita fokus nilai terbaik orang yang kita kata. Kalulah tok tua kita ni jenis sedap masak. Oh iyalah, oh sedapnya mak masak. Aduh. Lepas tu kalau boleh sespesifiknya mungkin. Ayah masak pedas ni lekat. Pedas pun rasa, manis pun ada juga. Lepas tu masak pun, oh tiga rasa memang sedap lah. Kita memperincikan pujian. Tok tua pun bila nak puji natu, jangan nganying. Oh, semak tok tua, semak natu aku ni. Tak, pakai baju ta'ing sama. Padahal kawan tu tak ta'ing pun. Itu namanya nganying. So, tok tua kena fokus nilai terbaik. Kalau lah natu tu jenis gapo? Pandai nyanyi. Oh, natu aku ni memang bejok, pandai nyanyi. Suara dia merdu molek. Kalau dia bel tu, Masya Allah, kita tahu dah dia hak bel di surga tu. Di balasah tu. Tuan-tuan. Kita menspesifikkan pujian tersebut. Jangan reka. Kalau reka dia jadi nyanyi. Boleh faham. Itu antara teknik menang-menang. Alright. Sama juga orang yang bermentaliti menang-menang. Bila nak menegur kesalahan. Contoh tok tua nak menegur kesalahan natu. Jangan main nyar lagu tu lalu. Amalkan teknik boleh share teknik sandwich. Lagu mana teknik sandwich ni? Sandwich ni isi dia keras sikit. So untuk rasa isi tu lembut, dia kapit dengan roti yang lembut.
So bila kita mamuh roti, kita rasa lembut, dengan isi-isi pun kita serah lembut juga. Gitu psikologi makan sandwich. Apa maksud, apa kaitan dengan puji ni? Roti lapis atas tu adalah bermaksud puji. Isi tu baru kita highlight apa dia salah. Lepas tu kapit balik dengan kita berikan keyakinan. Contoh. Kita kata bila tok tua ni nak puji natu, dia kata, dia tahu dah, natu dia ni jenis apa dia? Hijau kuat. Masalah dia ialah kadang-kadang tak ada masa untuk bini ataupun untuk lelaki. So kita nak tegur ke mana? Dia bagus, dia rajin hijau. Masya Allah. So kita puji dulu. Dia kata, awal ataupun Aming, awak ni rajin hijau. Ayah tabik lah, ayah tak rajin setara tu. Hijau sama, Masya Allah. Dan kita ni orang Islam, kita ni manusia ni, memang kena rajin lah. Tak, kita hidup, kita hijau umpama nak hidup selamanya, kita ibadah umpama nak mati esok. Puji, dia rajin hijau. Okey. Bila nak masuk, kita nak tegur kesalahan dia, jangan kita highlight kesalahan dia. Kita kata, tapi, apa tak ada masa untuk bininya, untuk anak-anak. Jangan. Tentu, jangan. Pertama, jangan guna tapi. Sebab bila tapi ni, dia menafikan pujian saat ni. Dia tinggal dan. Ataupun kata tak sebut dan, wak senyap pun tak apa. Kita kata, bagus. Amin ni, rajin kerja. Tak. Committed buat kerja. Dan memang agama menuntut kita buat kerja. Alhamdulillah. Dan, kalau nak guna, nak ganti dengan tapi. Ataupun buat senyap. Ayah nak cadar, boleh tak? Acu plan waktu cuti untuk anak-anak dengan bini. Sebab lama dah ni. Apa tu duduk PKP ni. Tak payah pergi jauh, tak apa. Dalam negara pun boleh. Nampak tuan-tuan? Lepas tu kapil balik dengan tiba. Alah, ayah tahulah. Ami boleh buat benda ni mudah ya. Ada terasa tak? Tak adalah sakit hati sangat tuan-tuan. Ini dia teknik sandwich. Apa dia? Alik tok tua benar, natu pun benar. Win-win. Boleh faham lah. Okey? Itu yang kedua, iaitu mindset menang-menang. Okay, pertama tadi ialah menguasai diri. Yang kedua, kena ada mentaliti menang-menang. Okey. Bagaimana kita nak mengatasi penyakit prasangka saat ni? Tuan-tuan dan puan-puan, caranya ialah yang ketiga, memahami. Memahami. Ya, tuan-tuan, memahami. Orang putih kata, seek first to understand, to be understood. Cuba untuk memahami, untuk difahami. Benar ni, tak nanti kau tak tua dengan natu. Kita dengan masyarakat pun serupa. Ceramah pun serupa. Tuan-tuan, apabila Ambo ceramah hari ni, Ambo tanya penganjur, siapa akan jadi jom tengoknya, targetnya siapa, kata wanita, maka Ambo sesuaikan perkongsian Ambo dengan wanita. Sebab apa? Ambo memahami siapa audiens Ambo, supaya bila Ambo kecek, Ambo menyesuaikan dengan wanita yang majoritinya menonton. Alhamdulillah, bila nak tengok banyak feedback yang positif, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, pahal gapa Ambo ya. Kenapa pahal? Sebab Ambo memahami puan-puan. Seek first to understand, to be understood. Ada satu patah anak sebut apa? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia mengikut tahap pemikiran mereka. Tuan-tuan. Ambo biasa ceramah di UKM mula. Untuk budak-budak universiti. Ni tahun lepas. Sebelum PKP lagi lah. So, masa tu bulan Januari tak silap Ambo. Ambo pun nyanyilah lagu ni. Lagu Gaban. Kan? Gaban. Ayunan uci Gaban. Kan? Wakesau tenaga. Tuan-tuan, budak-budak UKM senyap dik. Krik. Tak ada respon ke abu. Ambo pun nyanyi lagu Moiro Attack. Baladina nayate. Kan? Kau senyap. Tak layak. Dan waktu macam blur tak. Kita dia ingat bila nyanyi lagu kartun kau apa. Kau nyadar samut tel lah sebab budak-budak remaja. Ambo pun sudah. Kita pun terah pula lagu Ninja Turtle kan. Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Half Shell to the Power. Lagi tak ada. Baru perasan rupa-rupanya budak-budak universiti tu tidak zaman kita. Mungkin ada puan-puan yang tengah tengok ni bila Amang nyanyi lagu Power Ranger. Go Power Rangers. Ada tersengih-sengih. Sorry tak? Sebab apa? Biasa tengok kita sezaman.
Tapi apa budak-budak universiti dia tak faham. Kisnya tuan-tuan, kisnya ambo tidak faham level budak-budak sebab tu ambo buat contoh tak kena. Tapi kalau ambo buat contoh biasa tengok cerita Piramli tak? Cerita Piramli gapo kegemaran anda semua? Acik taik dekat ruangan komen. Kata Nizan, lagu Gaban tahun ambo tu, enjolah dah kan. Gaban Z belah dua. Tuan-tuan, acu ayat tuan-tuan, lagu cerita Piramli gapo kegemaran anda? Acu taik dekat ruangan komen. Tuan-tuan, lagu macam ambo, bukan lagu, cerita. Cerita gapo, cerita Piramli, kegemaran anda semua. Acu taik dekat ruangan komen. Macam ambo ni, ada banyak lah. Macam ambo minat Pendekar Bujang Lapuk. Ingat tak bila Ramli berlatih silat untuk guru dia, baru nak sepak, soyok seluar. Dizira kata 3 Abdul. Puan Azwani, jangan nanti ambo live ni tak makan nasi tengah hari. Nuju 4 belalang, do re mi. Ramai banyak. Poros Linda kata seniman Bujang Lapuk. Puan Zila Supang Ngamo, Pendekar Bujang Lapuk. Sambung cerita saat ni. So bila hak jom jahit Seluar Ramli ni, Puan Isya Kimi Bujang Lapuk je lah dah. Bila Cik Guru tengah jahit Seluar Ramli, Kat dan Motor ada nyanyi lagu. Ada nyanyi lagu sama-sama. Okay? Dengan P. Ramli tu. Ingat tak lagu gapo? Dia bukan lagu Maafkan Kami, lagu ni. Malam Bulan di Pagar Bintang. Lagu mana lagu dia? Ambo terah dah. Kalau hujan minta maaf. Malu Chin Ailian, Alibaba. Okey, lagu dia berbunyi begini. Malam bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Belai kasih ingin dimanja dengan cumbuan mesra, untuk pelipu lara penawar di asmara. Ada bu wiwit. Pasamina malam bulan. Tuan-tuan, puasa tak? Ada hok sengih saga tak? Puan Roslinda kata getawal. Ada hok suka saga ni. Kisnya, tukang P. Ramli kata Puan Habi. Wow. Tuan-tuan, puasa tak? Masa menyanyi saat ni, kita jadi tersenyum saga. Maknanya ada sabut gapo? Amo sengiling nyanyi lagu P. Ramli sebab gapo? Hak tengah dengar ni memang saya tengok cerita P. Ramli. Kalau amo nyanyi lagu gapo? Blackpink. Tirit kan? Lagu Blackpink. Adalah seorang dua hak lain kak. Gapo dia tu? Aku tak faham lagu gapo. Tuan-tuan. Kisnya hok depan ambo ni bukan jenis layan Blackpink. Tapi kalau ambo ceramah depan budak-budak remaja, nya layanlah Blackpink je. Terima kasih Puan Mazura. Sikit-sikit bla-bla. Wak ceramah untuk wak ilang ngatuk tuan-tuan. Nak ayatnya tuan-tuan. Sebab apa ambo boh nyanyi lagu P. Ramli? Sebab ambo faham audio ambo siapa? Sama juga puan-puan semua. Tak. Sebab apa boleh layan? Sebab ambo faham. Puan-puan siapa? Kita boh lagu P. Ramli, boleh faham belakang. Gapo kaitan dengan tajuk kita? Kaitan dengan tajuk kita ialah, tuan-tuan, makin kita faham tua kita, insya-Allah, makin kita boleh menyelami apa dia jadi gitu. Contoh tuan-tuan. Contoh. Bapa ambo ni di rumah ni agak cerewet. Sangat cerewet, sangat cerewet.
Macam Ambo ni, baju-baju Ambo ni, daripada nikah tahun 2008, sampai hari ni, Ambo tak ui orang tina Ambo jahit, gosok baju Ambo. Sebabnya kita, sebab cara gosok orang tina Ambo ni, dia tidak berapa teliti. Tak. Adakah Ambo sakit hati? Mula-mula sakit hati kok. Tapi lama-lama okey. Kisnya, barang Ambo peheh. Bapa sebab orang tina Ambo ni, dia gosok baju, asalkan tak ada kedut okey. Ambo ni kena, Ambo ni mementingkan saik, bagi tajam molek, bukan setakat kedut ya. Bapa tina Ambo jadi lagu tu. Kisnya, masa dia dibesarkan oleh mak ayah dia dulu, dalam rumah, adik-beradik 12 orang. Adik-beradik 12 orang. Dia gosok baju-baju adik-adik dia, abang-abang dia, kakak-kakak dia. Jadi bila ramai ni, dia tak ada lah nak teliti, saik, tajas, tahu mana. Bagi dia asalkan tidak kedut, beres. Disebabkan itulah, patutlah bini aku lagu tu. Kita mula bersyukur. Dengan memahami, kita akan mula bersyukur. Sama juga tok tua kita. Apa tok tua kita gitu? Bila kita tanya pasangan kita, dulu-dulu, jamai-jamai gitu, mula-mula dulu, tok tua kita pernah berhadapan dengan gapo, kena tipu kat orang, kena wan ayah kat orang, gapo lagi pernah diseksa oleh apa komunis ke gapo ke, ataupun adalah sejarah-sejarah tertentu yang membentuk diri dia lon ni, kita mula padahlah pun. Dan kelebihannya pula, bila kita faham dia, kita pun tahulah lagu mana nak layan dia. Nampak tuan-tuan? Apa dalam prinsip perubatan kata prescribe, diagnose before you prescribe. Diagnose before you prescribe. Kata Nik Nusyazana, cerewet molek supaya abah saya juga. Tak. Sungguh, saya ni dalam bilik baju-baju, saya susung baju putih. Baju kelabu. Baju Melayu. Orang tina saya, dia capur belakang. Bagi dia asalkan saku. Bayar. Tapi, apa lagu tu, saya jadi boleh terima. Apa? Sebab kita faham dia, kerana mengetahui latar belakang dia. Begitu juga tok tua kita. Macam tok tua Ambo pun, Ambo memahamilah sebab dia duduk kampung. Dia tak pernah terdedah dengan dunia teknologi. So, memanglah dia mindset dia gitu. Tak, apa natu Ambo dia nganyi dulu supaya ambil isi borai jadi cikgu. Sebab orang tua memang dia percaya, orang lama bagi dia kerja yang paling berprestige cikgu, lawyer, gapo lagi, engineer, gapo lagi, arkitek, doktor. Kalau sebab motivator, gapo dia? Penceramah. Mari pitih mana nak pegang anak aku lah ke mana? Dia tak tahu. So, bila Ambo faham gitu, padahlah pun. Kita tak ada lah jadi sakit hati sangat. Sebab kita memahami. Begitu juga tok tua. Bila kita tengok lagu mana menantu kita dibesarkan, patutlah jadi lagu tu. So, bila kita memahami, insya-Allah kita akan lebih mensyukuri. Dan bila kita nak berinteraksi dengan dia pun, kita akan mudah difahami. Kata Amsha Auni, Tuan Amin macam perangai saya. Kita geng. Beres set kita. Jadi, memahami untuk difahami. Sebab, boleh jadi kita ikhlas nak tolong kan? Boleh jadi kita ikhlas nak tolong natu kita. Boleh jadi kita ikhlas nak tolong tok tua kita. Tapi kerana kita tak memahami, kita tolong juga dalam keadaan kita tak faham, dia bukan selesai masalah. Dia menambah masalah. Contoh tuan-tuan, Ambo nak tunjuk video ni, kita pakat tengok belakang dah. Right? Minta urus dia tolong tayangkan slide. Okay? Kita ikhlas nak tolong orang, tapi kita tak faham masalah dia. Dia akan jadi lagu ni. Tuan-tuan, ikhlas tak negro tu tolong pakcik tu?
nampak jelas keikhlasan dia. Tapi dia tolong tak pakcik tu? Dok, sebab dia ingat pakcik tu nak tolak kereta, tolak sore-sore. Dia pun tolonglah tolak sekali. Dia tidak menyelesaikan masalah, dia tambah masalah. Padahal dia boleh je tanya dulu. Sebab dengar dia tanya, barulah dia tahu pakcik tu tengah exercise. Bila dia tanya dan dapat jawapan, dia mula faham, dia tak kena tolak kereta tu. Sebab apa? Bila dia faham, dia tahulah gapo yang sepatut dia buat. Dan tuan-tuan, untuk memahami ni kita kena elok prejudis. Jangan cepat mengadili, jangan cepat buat kesimpulan tanpa memahami apa situasi sebenar. Sebab tu Amo sebut sekali lagi, ingat saat ni Amo sebut 3 benda yang menjadi kesalahan besar dalam hubungan natu tok tua ialah kita tidak berinteraksi. Kita tidak berkomunikasi, kita tak buang dengan tok tua kita. Bila kita tak buang, kita ketinggalan maklumat. Bila kita ketinggalan maklumat, kita tak cukup maklumat. Bila tak cukup maklumat, hak itulah mari prasangka, sakit hati, bekok. Nampak tak tuan-tuan? So, cubalah luang masa berbuah sekali-sekala. Kalau tak boleh buang dengan dia pun, tanya pasangan kita, lagu mana tok tua kita dari segi sejarah dia, pengalaman jatuh bangun hidup dia, barulah kita lebih memahami, tuan-tuan. Alright? Okey. Pertama, menguasai. Kedua, memahami. Okey. Ketiga, pertama, menguasai diri. Kedua, mindset menang-menang. Ketiga, memahami. Okey. 3S, 3M. Alright. 1S, S bermaksud sinergi. Sinergi ni maksudnya kita bekerjasama. Alright. Maksud bekerjasama ni ialah kita cari sebanyak mana titik persamaan. Titik persamaan itulah kita banyak fokus dengan tok tua kita. Tuan-tuan, memang kita ada banyak perbezaan kita dengan tok tua. Tok tua pun memang ada banyak perbezaan dengan natu. Instead of kita fokus perbezaan, acu cari gapo persamaan. Contoh, ambo mula dengan gemulah tok tua ambo, ayah mertua ambo. Ambo tak adalah sekung sangat. Tapi dalam banyak-banyak tajuk kalau buang dia, kalau bak politik, dia jadi naik syekh. Dan alhamdulillah, ambo jadi natu favorite gemulah ayah mertua ambo. Sebabnya, bila ambo jumpa dengan dia, ada je maklumat-maklumat terbaru isu politik. Tak kira pah kau UMNO, kau PKR, kau gapo kau. Mesti ambo ada maklumat untuk buang dia. Dia jadi boleh buat lama. Disebabkan buat lama, jadi ambo faham dia lagu mana. Dia pun jadi faham ambo lagu mana. Masing-masing pun saling menyukai. Alhamdulillah, ambo jadi natu favorite kepada gemula ayah mentua ambo. Nampak? Kita bersinergi dengan memfokus benda yang kita serupa. Ataupun kebetulan mungkin menantu dengan tua, persamaan dia ialah dua-dua beri buat kek. Jadi, buatlah buat kek dengan dia. Dah tahu dah. Mak mentua kita ni, jenis tak beri kecek pasal suka. Kita boleh pergi nyepa, sebut pula, lagu mana mak Liverpool kalah semalam dengan Chelsea. Bengong dia. Jadi tak sekung. Bila tak sekung, tak payah nak ngam lah. So, tuan-tuan, bersinergi lah. Lagu mana cara? Dengan memfokus kepada persamaan. Jangan fokus kepada perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, kata Nabi. Orang mukmin dengan sesama mukmin umpama bangunan. Dan Nabi kata apa? Yashuddu ba'dahu ba'dah. Yashuddu ba'dahu ba'dah. Di mana mereka saling melengkapi di antara satu sama lain. Jadi ini cara kita. Bagaimana kita nak melengkapi? Dengan melihat persamaan. Bukan kita memfokuskan kepada perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ambo berhenti kalau ada soalan, dan ambo buat kesimpulan, rumuhnya ialah, sekali lagi, dalam kita nak menjaga hubungan antara natu dengan tok tua, pertama kita kena menguasai diri. Lagu mana caranya? Caranya ialah dengan memfokus benda dalam kawalan kita. Lagu mana caranya? Ialah dengan membuat keputusan bukannya beralasan. Siapa suka beralasan, kita panggil dia bangau. Yang kedua, tuan-tuan, ialah dengan kita ada mindset, mentaliti menang-menang. Bukan menang kalah. Orang menang kalah ni kira nak cari salah orang. Dan yang ketiga ialah memahami. Sebab dengan memahami, kita akan difahami, tuan-tuan. Right? Jangan syok sendiri. Dan S yang terakhir ialah sinergi. Lagu mana cara? Kita bekerjasama dengan memfokuskan sebanyak mana persamaan. Bukan perbezaan. Okey, tuan-tuan? So, semoga 3M 1S ni memberi sedikit
pencerahan. Kalau tidak banyak sekalipun, kalau banyak Alhamdulillah. Dan kalau ada soalan, dipersilakan ke muka dekat ruangan chat box, dekat ruangan komen, sorry. Kalau hamba boleh jawab, hamba akan jawab. Kalau benda tu di luar daripada ilmu hamba, hamba tidak jawab lah. Puan Nur Aziah kata, sekadar bertanya, bagaimana kita nak bagi reaksi apabila mertua sering menyindir menantu? Okey, Puan Nur Aziah, reaksi kita pertama sekali ialah kita jangan bertindak balas secara emosional. Pertama. Yang kedua, kita tak boleh jawab pun. Yang ketiga, walk the talk. Kalaulah hak dia nganying tu salah, tak apa. Kita jadikan nganying itu sebagai asbab untuk booster kepada kita, backi diri supaya gapo dia nganying, gapo dia sini tu salah. Right? So, bila kita dapat buktikan apa yang dia salah, tuan-tuan, apa yang dia kata tu salah, kan? Rupanya betul, jangan pula kita kata, kata dah. Gapo mak tu kata salah. Jangan. Just walk the talk. Senyap-senyap. Ditambah pula dengan cuba kerek bui hadiah. Cuba kerek buang dia. Cuba kerek tolong dia. Ni kak, bila kita klik kapung, hak je letih kerek duduk dapur tak tua, kita duduk depan TV. Hak tu jadi jengnya. So tuan-tuan, pada Puan Nur Aziah, semoga saya menjawab soalan Puan Nur Aziah. Soalan lain? Bagaimana nak mengekalkan hubungan dengan mertua yang tinggal berjauhan dan jarang berjumpa? Puan Hasma, ginilah. Seperti mana hamba pernah sebut saat ni, sebagaimana kita menjaga hati mak dan ayah kandung kita, begitulah juga kita jaga hati mak mertua dan ayah mertua kita. Gapa dia? Kan mak kita, ayah kita, bila PKP ni tak boleh nak klik, tak boleh nak rentas negeri ke apa, kalau kita duduk luar, ada time tak boleh nak rentas daerah. Bukankah ada teknologi? Orang tua ni, dia nak kita, kalau tak mari pun, at least dengar suara. At least tanya khabar. Itu pun padat dah. Jadi menjawab Puan Hasma, right? Bila kita berjauhan, masa ni lah kita kena kerek telefon, video call ke. Dan lah ni, orang tua, jangan pandai kecek tuan-tuan. Reti Zoom dah lah ni. Boleh buat video call, boleh buat Zoom. Banyak bertanya khabar. Dia kirim hadiah. Kirim hadiah. Lah ni kan boleh beli kat Lazada, boleh beli dekat Shopee. Bila nak ngata tu ngata ke rumah tok tua kita. Sebagai tanda ingatan. Right? Dengan cara begitu, tanda ingatan tu tak maksud apa? Maknanya itu bukti kita ingat ke dia. So, hadiah, call, video call adalah tanda mengingati walaupun berjauhan. Tuan-tuan, pada Puan Hasma, kita boleh salah ke PKP, kita boleh salah ke COVID, tapi tak selesai masalah. So, jangan menyalahkan mereka, tapi cari jalan lain. Be proaktif. Kita ada teknologi. Tak reti, belajar teknologi. Kalau tak tahu, kita tak tahu. Minta orang rumah sebelah. Ajar ke dia. Boleh belana, tuan-tuan. Okey? Ada lagi soalan lain? Puan Izzati boleh unmute mic? Okey, Tuan Amin, saya pun ada soalan nak tanya. Bagaimana cara kita nak mengatasi masalah rumah tangga, terutamanya ibu mertua sering masuk campur masalah rumah tangga anak-anak? Okey, yang tanya tu bini ke tak lelaki? Isteri, okey. Terima kasih Puan Izzati. Benda ni berlaku apabila suami anak mak. Jenis, kalau awak putusan, dia tanya mak dulu. Bila awak putusan, dia tanya mak dulu. Siapa jadi tabiat, akhir sekali, bila berlaku apa masalah, mertua kita jadi mesti campur tangan. Mertua kita mesti campur tangan. Akhirnya, orang Tino ni, dia jadi makin hati. Sakit hati, bekak, Allahu Akbar. So, caranya lagu mana? Pertama, kalau berlaku macam ni kena ingat orang puan jangan meroyak di social media. Okay? Puan-puan semua, isteri-isteri sekalian, jangan meroyak di social media. Benda ni Amba bersyukur kerana orang tina Amba ni jenis tidak, macam mana masalah pun dia tidak geger di social media. Sebab bila geger di social media, dia tidak sedikit pun menyelesaikan masalah. Mungkin kita akan bertambah follower, mungkin akan tambah like, mungkin akan tambah viewers, tapi masalah tak selesai. So, pertama sekali, social media bukan penyelesaian. Kedua, kalau boleh bicarlah, right? Secara terbuka, secara telus, secara jujur,
Dan kalau boleh masa bicara tu antara bini dengan tok laki lah. Ataupun yang ketiga, paling tidaklah cuba cari orang yang dia hormati oleh suami kita, suami perempuan, orang yang disanjung oleh suami perempuan untuk menasihati suami tersebut. Right? Sebab kadang-kadang dia tak dengar kecek bini. Dia dengar kecek orang yang dia hormat. Guru dia ke, murabbi dia ke, bos dia ke. Right? Dia mungkin kata, takut payah nak jumpa. Sebab itulah dalam majlis agama dia ada kaunselor. Kaunselor tu, tuan-tuan, salah satu salah faham kita anggap jumpa kaunselor ni bila nak cerai ya. Tak. Jumpa kaunselor ni kita anggap bila ada masalah besar. Tak. Even kadang-kadang dalam isu ni pun kita boleh jumpa kaunselor. Dan sebagai suami, sebagai isteri, bila pasangan ajak jumpa kaunselor, jangan ego. Pergi lah. Sebab kita nak yang terbaik untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita. At the same time, penggantungan kita kepada Allah Azza wa Jal sangat-sangat penting. Bangun di tengah malam berdoa. Dan doa kita, ada tanya lagu mana doa ku arak hak mustajab. Banyak doa ku arak mustajab, especially ada doa-doa maksur. Selain pada doa maksur, boleh juga guna doa bahasa kita sendiri. Kok Kelantan pun tak apa. Biar kita faham, kita boleh menghayati doa ni kak. Kadang-kadang doa, tapi bila tanya mu doa apa, aku pun tak tahu. Sebab aku Arab. Maka kita doa aku Kelantan. Ya Allah, aku tengah sepik ni ya Allah. Aku dalam dilema ya Allah. Bini aku atau laki aku ni semua dengar kecek mak ayah dia siapa akhir sekali tok tu aku capur tangan. Ya Allah, lagu mana tolonglah wi jalan, tolonglah buka pita hati agar aku boleh bertemu dengan penyelesaian. Kok Melayu pun tak apa. Tak ada masalah. Semakin kita menghayati doa, semakin kita memahami doa, semakin besar Allah Ta'ala akan memakbulkan doa tersebut. Okey? Soalan seterusnya. Okay, soalan daripada Nur Syafika Abdul Rahman. Salam, sekadar bertanya, sebagai wanita bujang, apakah persediaan yang patut dibuat untuk mempersiapkan diri melalui situasi berhadapan dengan keluarga, bakal mentua yang sememangnya berbeza dari keluarga sendiri? Silakan Tuan Amin. Betul soalan tu bagus sangat. Pertama sekali, jangan nak galik TikTok Pak Jurah. Kepada wanita-wanita, anda adalah insan yang dimuliakan oleh agama. Dalam Quran tidak ada surah Ar-Rijal. Tak ada surah lelaki, tak ada surah lelaki. Yang ada surah An-Nisa. Ada surah wanita. Itu belum lagi ayat-ayat yang memuliakan wanita. Itu belum lagi hadis-hadis yang memuliakan wanita, yang melindungi wanita, yang apa lagi, menaikkan martabat wanita. Sangat banyak. Tetapi jangan kita jatuhkan martabat wanita dengan benda-benda yang merosakkan wanita, yang akhirnya bila nikah, dia tidak nampak dia bersedia menjadi seorang isteri, dia tidak bersedia untuk menjadi seorang menantu. Sebab apa? Sebab sebelum nikah, hak dia reti TikTok, selfie Instagram, live Facebook. Live Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, Instagram, Twitter. Twitter, Facebook, Instagram. Bila nikah, masak tak pandai. Lipat baju tak reti. Anak jerit tak reti nak pujuk. Nyusu anak pun tak pandai. So, kepada Nur Syafika, apa persediaan? Kalau secara mudahnya, persediaan untuk menjadi isteri yang sempurna. Memang kita tak boleh jadi isteri, kita tak boleh jadi manusia sempurna, tapi kita boleh berusaha menjadi sempurna. Kenapa dia? Sebab ada hadis, bila kita baca kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas kepemimpinan kamu. Hadis tu tak berhenti di situ. Hadis tu panjang. Ada juga hadis wal mar'ah kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Dia kata wal mar'ah, dan juga wanita, isteri juga adalah pemimpin. Apa dia? Dia akan dipersoalkan kepada urusan rumah, urusan harta yang dijaga olehnya dalam rumah suaminya. Maknanya wanita juga adalah pemimpin. Syafiqah, awak kena persiapkan diri menjadi pemimpin rumah tangga. Pemimpin kepada anak-anak. Bukannya queen control, tak. Pemimpin dalam menguruskan rumah, dalam menguruskan rumah tangga. Bila sebut menguruskan rumah tangga, masa inilah kita kena belajar basuh kain, belajar jemur kain, seni lipat kain, belajar masak. Rasa tak? Sebelum, bila sejak Nilofa umum dia dah bertunai, rasa tak? Dia banyak share story-story dia mula masak. Rasa tak?
Sebenarnya Lofan dia nak tunjuk contoh pada masyarakat. Bila mu nak jadi bini orang, kena persiapkanlah diri untuk menjadi seorang isteri. Antaranya masak, gapo kemah rumah, memuja anak, mendidik anak, mengajar Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Nur Syafiqah, persiapkanlah diri menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Alright? So, saya harap saya menjawab soalan tersebut. Okey, Tuan Amin. Saya nak tanya satu lagi soalan. Silakan. Apakah penyelesaian terbaik antara menantu wanita dan juga ibu mertua yang tinggal serumah apabila berlaku pergaduhan? Silakan, Tuan Amin. Sejujurnya, saya antara manusia paling tak setuju bila duduk serumah dengan tok tua. Saya sangat tak setuju. Kalau duduk sementar-sementar tak apa. Contohnya lah, paling lama pun setahun, 2 tahun, paling lama tuan-tuan. Paling lama. Tapi jangan lebih pada tu. Sebab kok mana pun dia akan ada seleh. Dia akan ada seleh. Saya ingat tahun 2018 ke 2017, saya tak ingat. Saya tak update statistik terkini. Bila saya cek di Kementerian Pembangunan Wanita, rupa-rupanya di antara punca penceraian bukan hanya masalah keuangan, tetapi dan rupanya faktor ada pihak ketiga tu bukannya bini nombor 2 ke ataupun gawe. Pihak ketiga ialah yang menjadi faktor perceraian ialah kerana campur tangan mertua. Dan kebanyakan kes campur tangan mertua ni ialah kerana mereka duduk serumah. So menjawab soalan, bila berlaku masalah lagu tu, tanya saya secara jujur, pindah rumah. Jangan duduk dalam rumah tu, dia jadi toksik. Dan semakin toksik tu menebar, semakin besar masalah, makin payah nak selesai. So caranya ialah kita back off sekejap, kita berundur, tidak bererti kalah. Cara berundur kita ialah kita pindah rumah. Sebab dengan pindah rumah tu lah kadang-kadang kita akan rindu, akan teringat, barulah kita akan dihargai. So bila kita mari tu, insya-Allah dia tidaklah setegang bila duduk serumah. Alright? Di samping hak saya sebut saat ni becek. Alright? Cuba buktikan hak dia kata tu sebagai salah. Buktikan kita ni tidaklah seteruk hak dia sangka. Barulah insya-Allah lama-kelamaan masalah itu dapat diminimalkan. Saya tak kata boleh selesai 100%, tapi kita boleh mengawal ataupun control damage dan meminimalkan masalah. Alright? Puan Zati, back to you. Okay, Tuan Amin, satu lagi soalan. Orang kata duduk sekali bau, duduk jauh bau rumah, gitu ke? Betul lah. Bila duduk dekat ni, bila duduk sekali, bau kadang-kadang jadi bau masa, bau tuak segala ada. Ini tak sedap. Tapi bila duduk jauh, kita mula menghargai. Alright? So, gitulah waktu saya cadar kepada orang-orang hak bujan ni, termasuk Syafiqah saat ni, right? Kalau boleh sebelum nikah tu, kemah sikit dari segi financial, dari segi kehidupan. Bukannya lepas nikah rumah, tak ada duduk rumah tok tua, duduk sementar-sementar boleh. Paling lama pun saya kata 2 tahun tu kira habis lama lah tu. Right? Sementara 2 tahun tu, kumpul duit. Kalau boleh cari rumah supaya boleh duduk asing. Supaya tidak timbul masalah yang kita tak boleh, dia payah dan complicated untuk selesai. Right? Tepat sekali istilah saat ni. Okey, terima kasih Tuan Amin atas perkongsian hari ini. Okey Tuan Amin, sebelum tu kita nak mintalah sedikit ucapan daripada Tuan Amin sempena sambutan Hari Wanita 20 ni. Bolehkah Tuan Amin? Boleh, insya-Allah. Pertama sekali, saya mengucapkan selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita, bukan hanya di Kelantan, bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia, kerana ada pepatah menyebut kehebatan seorang lelaki adalah kerana adanya seorang wanita yang hebat di sebalik lelaki tersebut. Dalam arti kata lain, hebat wanita, maka hebatlah lelaki. Dan pada masa yang sama, kepada seluruh wanita, anda adalah insan yang sangat luar biasa kerana anda adalah seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang merubah dan mengubah dunia. So sekali lagi selamat Hari Wanita. Teruskan kehebatan itu. Semoga Allah sentiasa memberkati.
Okay, terima kasih Tuan Amin Sama-sama. atas perkongsian pada hari ini dan saya berharap anda semua mendapat manfaat daripada apa yang Tuan Amin kongsikan pada hari ini lah. Okey, kepada anda semua yang sedang menonton program kami, anda dikehendaki untuk menjawab borang maklum balas yang akan kami sediakan di ruangan komen bagi mendapatkan isi jil. Dan isi jil akan dijana selama 7 hari bekerja. Jika anda mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan ECJ, anda boleh berhubung dengan kami lah di pejabat. Okey, sebelum itu juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Amin sebagai penceramah dan juga kepada semua penonton yang setia menonton program kita sehingga ke akhir rancangan. Teruskan mengikuti perkembangan kami di FB rasmi PPWN Kelantan kerana banyak lagi program-program yang akan kami kongsikan kepada anda. Dan saya juga ingin memohon maaf seandainya terdapat sebarang kelemahan sepanjang saya mengendalikan program pada hari inilah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Sama-sama. Amin atas kesudian berkongsi ilmu. Banyak kita dapat ilmu hari ini. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang tetap setia bersama kami hari ini sehingga awal sehingga ke akhir rancangan lah. Okey, terima kasih sekali lagi. Teruskan setia bersama kami. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi.